Jangan jadikan isu kalimah Allah modal politik hadapi PRN. Pelaksanaan stesen minyak tanpa subsidi di 6 negeri di peringkat akhir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pembangunan modal insan negara harus berpaksikan kepada 3 asas penting. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata 3 paksi itu ialah menjaga solat 5 waktu, tata kelola dan keadilan serta menjadikan khalifah Islam sebagai panduan dalam memimpin. Khalifah Islam dalam negara majoriti besar umat Islam tidak pernah meremehkan tuntutan golongan kecil. Itu dia kekuatan Islam yang harus diterima. Perdana Menteri merasmikan seminar antarabangsa Imam Ash-Shafi'i di Kuching, Sarawak. Beliau turut mengingatkan usaha untuk meneroka ilmu dan teknologi baharu tidak harus terputus daripada kaitannya dengan khazanah ilmu kemanusiaan yang diperoleh di peringkat awal kehidupan. Ilmu asas yang menekankan kepada nilai dan akhlak perlu diberi keutamaan yang sama pentingnya dalam membangunkan negara. Perkembangan isu kalimah Allah. Dasar kerajaan berkaitan penggunaan kalimah Allah kekal dan tidak pernah berubah sejak tahun 1986. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata isu yang berbangkit ketika ini sebenarnya bukan isu agama mahupun isu penggunaan kalimah Allah, namun ia adalah isu pentadbiran Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beberapa hari yang lalu kita dimaklumkan bahawa ada satu rayuan di Mahkamah Rayuan tentang satu kes yang telah ditarik balik oleh Peguam Negara. Kes itu berhubung kait bukan isu agama, bukan isu penggunaan kalimah Allah, tapi sebenarnya isu pentadbiran, isu kastam. Pihak kastam telah menyita sejumlah bahan yang mengandungi yang menggunakan, yang ada kalimah Allah. Tapi asas arahan itu bercanggah dengan keputusan kerajaan, keputusan kabinet. Dia ada, itu yang dipertikaikan. Tapi apa yang Perdana Menteri telah nyatakan semalam, kita faham ada percanggahan ini dan kita nak baiki sekarang. Sebab kita tahu nasihat daripada Peguam Negara ialah perkara asas itu perlu dibetulkan. Dan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dalam teks beliau ada menyatakan, beliau mengaku kalau dibawa ke mahkamah sukar untuk menang, tak boleh menang. Itu diakui oleh mantan Perdana Menteri yang ke-8. Ya. Jadi kabinet telah membuat keputusan, kita akan persembahkan cadangan menyeluruh bersepadu untuk menyelesaikan masalah ini once and for all kepada Majlis Raja-Raja. Pada masa yang sama, dasar kerajaan tentang isu penggunaan kalimah Allah tidak pernah berubah, tidak ada perubahan sejak 1986 sampailah ke hari ini. Tidak ada perubahan dasar. Usaha proaktif kerajaan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung penggunaan kalimah Allah wajar diberi pujian. Jelas pendakwah bebas Ustaz Wan Ji Wan Husin, tindakan kerajaan adalah untuk memastikan tidak berlaku sebarang percanggahan dalam kalangan masyarakat. Saya menganggap ini adalah tindakan yang proaktif dan bijaksana dan ia wajar diberikan pujian. Terutama untuk memastikan negara kita di kalangan rakyatnya tidak akan berlaku percanggahan, perbezaan perbalahan yang boleh membawa kepada sesuatu yang tidak sihat. Walau bagaimanapun, kita dapati sudah ada pihak yang telah mempolitikkan isu ini. Kita bimbang dengan mempolitikkan isu ini dibimbangi akan berlaku kekacauan ke dalam masyarakat, terutama hubungan antara Muslim dan non-Muslim, Melayu dengan bangsa-bangsa yang lain di Malaysia. Maka ketika ini tempat kita bergantung adalah Majlis Raja-Raja Melayu.
Jangan polemikkan isu kalimah Allah demi kepentingan politik semata-mata. Semua ahli politik sebaliknya diseru agar tidak membelakangkan fakta sebenar berhubung isu itu serta berhenti menjadikannya modal politik untuk menghadapi pilihan raya negeri. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan terdapat pencanggahan arahan pentadbiran Kementerian Dalam Negeri KDN dengan keputusan Kabinet yang berlaku pada tahun 1986. Sehubungan itu, formula penyelesaiannya perlu dikaji dan dikawal selia secara komprehensif sebelum dipersembah kepada Majlis Raja-Raja. Kaedah terbaik terus dicari bagi memastikan subsidi diberikan secara adil kepada golongan sasar. Perdana Menteri berkata golongan B40 akan terus mendapat perhatian kerajaan. Orang miskin naik motor pun kita subsidi. Orang kaya naik Mercedes pun kita subsidi. Jadi kita kena cari kaedah lah. Hak miskin itu janganlah kacau. Teruslah subsidi. Tapi yang kaya tu kita nak bertahan pasal apa? Kamu kaya ada pendapatan RM50,000 sebulan, RM100 sebulan, RM100,000 sebulan. Ada yang RM1 juta sebulan. Bayarlah. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama ahli jawatan kuasa masjid dan surau Parlimen Tambun di Dewan Saidina Abu Bakar Intim. Perdana Menteri turut mempertahankan keputusan kerajaan tidak mengenakan subsidi bagi pengguna domestik yang menggunakan elektrik berlebihan. Keputusan itu tidak menjejaskan 80% pengguna. Pelaksanaan stesen minyak tanpa subsidi di beberapa negeri lain kini di peringkat akhir untuk dimuktamadkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, projek di bawah inisiatif Program Ekonomi Sempadan itu dapat menyelamatkan peruntukan subsidi minyak kerajaan. Selain terdapat peluang meningkatkan pendapatan negara melalui cukai jualan yang dikenakan terhadap kenderaan asing. Projek rintis kini dilaksanakan di Perlis iaitu di Padang Besar dan Wang Kelian. Selain Kelantan, negeri lain yang menyusul adalah Kedah, Perak, Sarawak, Sabah dan Johor. Jelas beliau dalam kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup NAKOL. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan pelaksanaan subsidi bersasar untuk diesel dijangka mula dilaksanakan tahun depan. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam memutuskan supaya satu pangkalan data bersepadu disiapkan bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar itu berkesan. Kita sedang melihat menyiapkan dan satu pangkalan data padu telah pun diberikan mandat untuk membuat penyelarasan data-data yang berkenaan. Semua agensi, semua kementerian, semua pangkalan data ni kita dah ada data. Cuma kita kena synchronize data itu dan pastikan data itu tepat dan berkesan bila kita nak laksanakan nanti. 17,708 tiket penerbangan sehala dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dijual pada harga tidak melebihi RM300 sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Ia melibatkan tempoh perjalanan pada 27, 28 dan 29 Mei ke Sabah. Manakala ke Sarawak pula 29, 30 dan 31 Mei. Ya, Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan kerajaan telah membeli kesemua tiket berkenaan untuk dijual dengan harga lebih murah kepada rakyat. Seperti yang saya katakan, kita ada tiket 17,000 lebih untuk untuk semua laluan ini. Jadi sudah tentu ramai yang sudah beli tiket. Okay. Yang dah beli tiket awal tu mungkin dia dapat harga yang lebih murah dan sebagainya. Itu okey, tak ada masalah. Kita mengambil pendekatan mana-mana baki tiket yang masih ada. Sebab kita tahu apabila baki tiket tak banyak, harga akan meningkat. Jadi kita beli semua tiket itu dan kita jual balik dengan harga RM300 sahaja. Okay, ini satu pendekatan yang kita dah fikirkan untuk membantu rakyat.
Projek rintis itu bertujuan menyelesaikan masalah harga tiket penerbangan mahal ketika musim perayaan. Sekiranya berjaya, ia akan dibentang kepada Kabinet agar boleh dijadikan inisiatif berterusan. Beliau bercakap pada Majlis Hari Raya Keretapi Tanah Melayu Berhad di stesen Kuala Lumpur. Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil serius isu penjualan ulat tiket konsert sebuah kumpulan muzik antarabangsa. Menterinya Fahmi Fadzil juga telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk mengambil tindakan berkaitan iklan jualan semula tiket itu di media sosial. Terdapat unsur penipuan jualan tiket konsert berkenaan di media sosial dan MCMC perlu memastikan hantaran tersebut diturunkan oleh pengendali platform berkenaan. Kita tidak boleh membenarkan aktiviti jenayah seperti ini. Skamer, bagi saya ulat tiket itu juga satu bentuk yang tidak memang satu aktiviti yang tidak patut berlaku. Jadi kita akan teliti dan kita akan ambil tindakan, insya-Allah. Tambah beliau, pihaknya telah meminta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN untuk membuat pemantauan mengenai perkara itu. Orang ramai dinasihati agar membeli tiket konsert melalui sumber yang sah bagi mengelak penipuan dan menjadi mangsa ulat tiket mahupun skema. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Bertemu kembali. Pemain industri franchise tempatan diseru bekerjasama mempromosikan jenama masing-masing ke peringkat antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pengembangan tenaga diyakini dapat membuatkan lebih banyak produk tempatan dikenali di luar negara. Kerajaan juga, jelas beliau, komited mempromosi pelbagai jenama tempatan di peringkat antarabangsa. Banyak produk-produk yang datangnya daripada Malaysia yang telah kita pasarkan. Tetapi oleh kerana kita bersaing sesama sendiri di peringkat antarabangsa, maka kadang-kadang ada kekangan yang terpaksa kita hadapi. Tiba masanya untuk kita meletakkan segala usaha kita secara bersama atas nama negara, atas nama Malaysia, melupakan perbezaan kaum antara kita, perbezaan agama di kalangan kita. We work as a team. We work as a true Malaysian to promote our Malaysian product. Justru mereka diseru memanfaatkan platform disediakan kerajaan termasuk pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia 2023 FIM 2023 bertemakan membina semula pertumbuhan mendorong kecemerlangan. FIM 2023 disertai 9 negara dengan menampilkan pelbagai jenama franchise tempatan dan antarabangsa. Turut diadakan sesi perkongsian melalui franchise pitch stop, sesi pemadanan perniagaan dan aktiviti edutainment. FIM dilihat sebagai satu program yang penting dan signifikan dalam perkembangan industri franchise tempatan. Penganjurannya kekal relevan malah semakin kompleks dengan persiapan yang teliti dari segi reka bentuk pameran, pengurusan acara, teknologi dan promosi.
FIM 2023 menyasarkan 15,000 pengunjung dengan jangkaan potensi pelaburan RM550 juta sepanjang 3 hari pameran bermula hari ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Sejumlah 46,583 unit kenderaan didaftarkan pada bulan April 2023, turun 41% berbanding jumlah 78,849 unit dicatat pada Mac. Persatuan Otomotif Malaysia MAA dalam kenyataan berkata penurunan didorong faktor berakhirnya skim pengecualian cukai penjana selain cuti Aidilfitri. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kenderaan didaftarkan setakat April 2023 adalah sebanyak 239,183 unit, 10% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengeluaran turut menurun pada April dengan sejumlah 41,160 unit dikeluarkan. MAA mengunjurkan nilai jualan pada Mei akan sedikit meningkat berikutan isu rantaian bekalan yang semakin pulih selain hari bekerja lebih panjang. Kerajaan yang